direkod. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah, ya Alim ya Alim, wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur kepada Allah. Hari ini hari Khamis 1 April 2021, bersamaan 22 Syaban, tak silap saya. 22 Syaban kot. 20 Syaban tadi saya kata, saya lupa lah. Sekejap ya, saya boleh. Bersamaan 18 Syaban, 18 Syaban 1442 Hijrah. Kita sambung pengajian kita pagi ini, asas Nahwu Sharaf daripada surah As-Sajdah. Hari ini ayat yang ke-18. Tapi sebelum tu ada sedikit daripada ayat 17 yang kita belum habis, iaitu bima kanu ya'malun. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua ibu ayah yang beri salam, yang baru beri salam tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Okey, kita tengok ayat 17 ibu ayah surah As-Sajdah. Bima kanu ya'malun. Okey. Ba tu macam biasalah, ba tu huruf jar. Ma tu kita tak belajar lagi. Ma di sini ibu ayah, ma di sini dalam kitab beritahu, ma dalam kitab yang saya pegang ni, ma tu dipanggil ma masdariyah. Siapa pernah dengar ma masdariyah, ma memberi makna masdar? Siapa pernah dengar? Saya rasa semua tak pernah dengar kot. Saya rasa semuanya tak pernah dengar ibu ayah kan, ma masdariyah. Ibu Musa pernah dengar ya, ma masdariyah ya, pernah dengar ya? Ibu Musa pernah belajar, masya-Allah tabarakallah, bagus ya. Ibu-ibu lain semua belum ya? Masya-Allah tabarakallah, bagus. Jadi kalau Ibu Marusa pernah belajar, inilah contoh ma masdariyah. Cuma kita tak bincang lah ibu ayahnya, kita tak bincang kerana dia aras tinggi. Cuma cukup ibu ayah tahu, ma tu namanya ma masdariyah. Okay, ma ni ada banyak ma kan, kita dah belajar sebelum ni, ada ma nafiyah, ada ma mausul, ada ma istifham, ada ma syartiyah, ada ma memberi makna dawam, berterusan, ada ma memberi makna ta'ajjub, banyak makna ma ni. Okey. Ni kita baru jumpa namanya ma masdariyah. Waalaikumsalam Ibu Azizah dan semua ibu-ibu yang bagi salam tadi, masya-Allah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak bincanglah, bima tu kita tak bincang. Kanu kita bincang ya. Kuntum ta'malun. Kita bincang kuntum ta'malun. Okey. Ibu ayah, kita tengok pada kuntum. Kuntum ni kita akan belajar dalam kursus pasal isim kana dan akhawatnya. Tapi sekarang kita jumpa, kita sentuh dululah. Sentuh dulu. Okey. Ya. Okey. Kita ada fi'il kana.
Kana ni dia bentuk dia lafaz dia fi'il madhi lah. Tapi dia bukan fi'il yang macam kita faham fi'il yang ada fa'il, bukan. Ini kita panggil dia sebagai fi'il naqisah. Fi'il naqis. Fi'il naqis. Fi'il naqis ni fi'il naqis. Kenapa dia panggil fi'il naqis? Kerana dia tak cukup dengan kalau fi'il ada fa'il. Dia tak ada fa'il tapi dia ada isim dan khabar dia. Dia tak boleh cukup dengan isim saja. Tapi benda ni kita tak bincang kat sini. Berat. Cukup ibu tahu kana ni dia bentuk fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya yakunu. Fi'il mudhari'nya yakunu. Biasa jumpa kan yakunu, kana yakunu biasa jumpa kan? Maka kita ikut sistem fi'il madhi lah. Ikut sistem fi'il madhi tasrif dia ni, dia ada tasrif. Maka jadi macam mana ibu ya? Kana kotak kedua tambah alif. Kana kotak ketiga kanu. Kana kanu. Kotak keempat kanat. Kotak kelima kanata. Kotak keenam ibu ya. Kotak keenam dia akan jadi macam ni. Kunna. Kotak keenam dia akan jadi kunna. Kunna. Seterusnya sampai habis. Kunta. Kuntuma. Kuntum. Kunti. Kuntuma. Kuntunna. Okey. Bawah sekali kotak 13. Kuntu. Okey. Ibu ayah, dalam kita tulis tasrif 14 ni, kotak bawah sekali, ibu ayah kalau bagi latihan ke apa ke, kotak bawah sekali untuk mufrad, ibu ayah pastikan sekali untuk mufrad. Jangan tulis kat sini. Tulis betul-betul sekali mufrad. Boleh? Sini Kotak 13 kat sini. Kotak yang 14 baru ibu boleh tulis tengah-tengah macam ni. Tulis tengah-tengah. Pasal dia dikongsi antara dua kotak. Ni kunna. Macam tu. Kunna. Okey, boyah ya. Nampak? Masya Allah, tabarakallah. Nak tanya ibu ayah, semua ni boleh kata banyak yang ibu ayah biasa jumpa dalam Quran kan? Kanu, kuntum, kuntu, kunna ni banyak. Betul kan ibu ayah kan? Jadi bila ibu ayah jumpa dalam Quran, banyak sekali kan? Jadi inilah dia, ini tasrif dia. Ini tasrif dia. Banyak sangat. Kalau kana ni contoh, wa kana Allahu ala, contoh kan? Wa kana Allah. Jadi kana Allah. Jadi lafaz Allah tu jadi kita panggil bukan fa'il. Kita panggil isim kana. Tapi kalau kita nak belajar lanjut, tapi dah tutup lah. Pendaftaran dah tutup dah. Saya yakin ibu-ibu yang kat sini semuanya join lah. Yang apa ni, yang saya kata khusus tu. Mengenal isim-isim marfu' tu kan. Okay. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jelas insya-Allah, jelas ya. Ini dia punya tasrif dia. Okey. Jadi kuntum. Bima kuntum. Kuntum kotak berapa ibu ayah? Kuntum kotak 9. Kuntum kotak yang ke-9. Kotak 9 untuk dhamir apa? Cuba ibu tulis. Kotak 9 tu untuk dhamir apa? Huwa ke? Huma ke? Kotak 9 untuk dhamir apa? Ibu ayah tuliskan dhamir. Kanu. Kotak 9. Antum ibu, antum.
Oh, tadi saya salah sebut Kanu. Allah, sorry. Kanu, okey, Kanu, sorry. Kanu, betul, Kanu, sorry. Kanu, okey, terima kasih Ibu ya. Oh, saya tertengok ayat 14, astagfirullahaladzim. Saya tengok mata saya ayat 14. Sorry, ayat 17. Kanu, Kanu ayat 17, sorry. Ayat 17. Kanu, okey. Ibu, sorry Kanu ayat, kotak ketiga. Kotak ketiga, jadi home lah ya. Kotak ketiga home. Terima kasih Ibu. Okey. Kotak ketiga home. Kotak 9 antum betul. Kotak ketiga home. Ibu betul ya. Okey, sorry home. Jadi home kotak ketiga. Tengok pula selepasnya. Ya'malun. Ya'malun. Okey. Ya'malun Ibu ayah. Ini Ibu ayah dah salin belum? Kalau dah salin semua komen dah. Saya nak padam. Kalau dah komen dah. Ibu ayah jangan tengok aja ya. Jangan tengok tak salin. Kena salin. Kecuali kalau ibu tengah drive ke, ibu-ibu tengah tak ada buku kat depan, tengah ada urusan kerja ke, tak apalah. Tengok sambil-sambil. Tapi kalau ibu ayah belajar dan tak ada buat apa-apa, ibu kena salin lah. Dah ya? Okay, dah saya padam. InsyaAllah. Kecuali kalau ibu ayah memang dah tahu. Dah tahu tak apa, tak payah salin. Ataupun pernah salin sebelum ni dan dah faham, tak payah salin. Tapi kalau ibu ayah tak pernah salin lagi, salinlah insyaAllah ya. Okay, tapi saya padam sekarang lah. Okey, kalimah ya'malun. Kalimah ya'malun daripada fi'il madhi. Amila mudhari'nya ya'malu. Okey, amila ya'malu ibu ya. Amila ya'malu. Amila ya'malu ni sahih ke mu'tal ibu ayah? Amila ya'malu sahih ke mu'tal? Kita ulang kaji balik. Sahih ke mu'tal? Amila ya'malu. Sahih betul ya. Masya-Allah tabarakallah, sahih betul. Ibu ayah, sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Sulasi mujarrad ke mazid fi? Mujarrad, okey. Sulasi mujarrad ada 6 bab. Ibu sebutkan apakah nama bab ini. Fa'ila yaf'alu, apa nama babnya? Okey, apakah nama babnya? Antara 6 bab sulasi mujarrad, apa nama bab ni? Apa ni? Tadi alima ya'malu, alima ya'lamu. Amila ya'malu. Amila ya'malu. Ibu Khariyah fa'ila yaf'alu, betul ya? Ibu ayah fa'ila yaf'alu. Nama babnya fa'ila yaf'alu. Macam tu ya. Kemudian dia fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Ya'maluna. Ya'maluna ni fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Ya'maluna. Dia adalah fi'il mudhari'. Okey, betul. Fi'il mudhari'. Alamat fi'il mudhari'nya dimulakan dengan huruf mudhara'ah. Senanglah ya. Kemudian ibu ayah, fi'il mudhari' kotak ke berapa? Dia adalah kotak yang ketiga. Kotak ketiga. Okey, alhamdulillah ibu ya. Masya-Allah tabarakallah. Jadi ibu ayah nampak tadi kanu kotak ketiga, ya'maluna pun sama kotak ketiga. Jadi saya tak tulis pasal saya yakin ibu ayah semua dah tahu caranya lah. Ya'maluna tu dah tahu kotak ketiga fi'il mudhari'. Cumanya yang saya nak bagi tahu ibu ayah, apabila ada gabungan. Okey. Ini rumus dia. Kalau kita jumpa fi'il madhi naqis fi'il madhi naqis digabungkan dengan fi'il mudhari', maka sama dengan fi'il madhi
Istimrori. Fi'il madhi istimrori nama dia. Fi'il madhi istimrori. Boleh tulis. Fi'il madhi naqis, kanu tu digabungkan selepasnya fi'il mudhari', dia akan jadi fi'il madhi istimrori. Basah-basah rasa ini, peluh-peluh panas. Fi'il madhi istimrori. Boleh boyah ya? Okey. Siapa ibu ayah yang pernah dengar saya sebut? Ibu ada ibu yang tak mute ke? Ustaz nak tanya. Ibu? Kana tu bukan fi'il ajwaf ke Ustaz? Dia beralif di tengah. Tu okey. Dan satu sudut dia ajwaf lah. Satu sudut dia ajwaf lah. Pasal ada kana tu ada waw kan. Satu sudut dia ajwaf. Betul. Boleh Kak Nisa? InsyaAllah ya. Okey. Jadi buaya siapa pernah dengar fi'il madhi istimrari? Ada tak? Tak ada Semuanya tak pernah dengar ke? Tak pernah dengar saya sebut ya? Saya pernah sebut kan? Saya pernah sebut. Okey. Saya pernah sebut fi'il madhi istimrari. Saya pernah sebut. Sekali, dua kali kau tak silap saya. Tapi tak apa, kita ulang balik. Ibu ayah, kalau dari segi makna, apa dia makna fi'il madhi istimrari? Fi'il madhi ni perbuatan yang telah berlaku. Tapi istimrar, apa dia istimrar? Istimrari itu nisbah dia. Dan kalau betulnya istimrar. Istimrar maksudnya berterusan. Berterusan, kerap, selalu. Maksudnya kalau bima kanu ya'malun, maksudnya kalau ya'malun mereka kerjakan. Kalau ya'malun mereka kerjakan. Kalau kanu ya'malun, kalau ikut asal terjemah, makna dia kerana apa yang dulu, fi'il madhi. Dulu, masa mereka hidup dulu, ingat dulu tu masa hidup ke apa ke, tapi dululah dulu, mereka selalu kerjakan. Mereka sering buat. Mereka selalu buat. Itu dari segi makna. Mungkin terjemah dalam Quran tak terjemah macam tu. Mungkin dalam Quran ni boyah tak terjemah macam tu. Terjemah yang dulu, terjemahnya mereka kerjakan saja kan. Terjemah tu betul. Tapi kalau kita betul-betul nak meraihkan asal makna dia fi'il madhi istimrari, kita faham terjemahnya yang dulu mereka selalu buat. Sesuai tak ayat ni? Tengok ya. Ayat 17. Bima kanu ya'malun. Ibu ayah sekarang ni ayat 17 tu, tak ada satu orang pun yang tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan daripada penyejuk mata sebagai balasan apa yang mereka kerjakan. Okey ibu ayah. Balasan tu kat mana? Balasan yang Allah bagi syurga tu yang tak ada mata pernah nampak tu, Allah rahsiakan syurga tu dekat mana ibu ayah? Di dunia ke di akhirat? Tentunya di akhirat kan? Tentunya balasan tu adalah di akhirat. Okey. Yang mereka kerjakan amalan tu dekat akhirat ke dekat dunia? Dekat dunia. Mereka kerjakan amalan tu dekat dunia. Dunia tu semasa kita berada di akhirat, dunia tu jadi dulu ke sekarang? Dunia tu jadi benda dah dulu ke ataupun sekarang? Ketika mana sedang berada di akhirat, dunia tu dah jadi dulu. Dulu. Okey. Ibu ayah, orang-orang beriman, beramal soleh ni, mereka buat amal soleh ni sekejap ke berterusan sepanjang hidup? Sekejap ke berterusan sepanjang hidup dia? Berterusan. Nampak tak berterusan? Tu berterusan tu maknanya istimrar. Terusan. Bima kanu ya'malun. Kerana apa yang dulu masa kat dunia, dulu mereka sentiasa kerjakan. Itu maknanya fi'il madhi istimrari. Sesuai tak maknanya ibu ayah kalau kita belajar tafsir? Sesuai tak maknanya dengan mereka dulu beramal soleh, berterusan, lama, istiqamah, sesuai tak maknanya? Sesuai kan? Jadi bila kita faham makna fi'il madhi istimrari, kita nampak, oh bukan sekali dua beramal saja, amalnya syaratnya kena istiqamah, kena berterusan. Kerana ini bukan fi'il madhi biasa, namanya fi'il madhi istimrari. Aku belajar ni fi'il madhi istimrari. Maksudnya kalau aku nak masuk syurga, aku juga kena beramal secara istimrari, secara berterusan, baru layak.
Kenapa? Kerana Allah gunakan fi'il madhi istimrari. Fi'il naqisah, fi'il naqis madhi digabungkan dengan fi'il mudhari' sama dengan fi'il madhi istimrari. Kalau aku nak masuk syurga, aku kena istimrar, berterusan mengikut ayat ni. Sekarang ibu yang faham tak? Kepentingan kita faham kaedah-kaedah ni untuk memahami tafsir. Ibu nampak tak kepentingan? Jadi ibu rasa tahap kepentingan tu macam mana? Tahap kepentingan tu penting biasa-biasa ke, penting sangat ke, ataupun biasa-biasa saja? Pada saya penting sangat. Penting sangat ibu ayah faham kaedah-kaedah ni untuk kita faham betul. Bila kita faham ni, walaupun terjemah dalam Quran tak terjemah sentiasa, tapi kita faham, oh walaupun tak terjemah sentiasa, dia dulu sentiasa, tapi sekarang ni aku dah faham. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari', maknanya akan makna berterusan. Masya Allah. Jadi saya suka tanya, saya asyik tanya saja ibu ayah benda yang sama. Seronok tak ibu ayah sebenarnya belajar bahasa Arab? Seronok tak belajar bahasa Arab? Selama ni ibu ayah kita belajar bahasa Arab, orang asyik momok-momokkan kita. Susah. Orang momok-momokkan kita bahasa Arab ni bahasa yang banyak sangat kaedah, bahasa yang susah lah. Kerana belajar tanpa sistem. Kita belajar, kita nak belajar tu terus faham. Tak boleh. Ibu ayah belajar step by step by step. Kesilapan paling besar yang ramai orang buat, dia dah belajar kursus bahasa Arab mana-mana. Bila masuk kursus baru, aku dah tahu dah benda ni. Tak payahlah ustaz ni ajar daripada apa huruf jar, apa dia dhamir ni, aku dah belajar. Inilah kesilapan orang sombong. Orang sombong ibu ayah, orang sombong dia berasa dah tahu, berasa dia dah pandai. Kesombongan tu akan menghalang. Saya tengok semua ibu-ibu yang belajar istiqamah ni semuanya tak sombong. Alhamdulillah ibu ayah, semuanya tak sombong. Semuanya tak sombong, semuanya tawaduk, rendah diri, semuanya betul-betul nak belajar. Maka Allah Ta'ala yang bagi faham pada ibu ayah. Masya Allah, tabarakallah. Boleh ibu ayahnya istiqamah ya. Apa macam ni? Ibu Fadilah, past continuous tense. Bagus, betul? Boleh jadi? Past continuous tense. Boleh jadi itu maksudnya? Okay, bahasa Inggeris ada macam tu kan? Tapi saya tak ingat. Okay, Alhamdulillah ibu ayah. Jadi jelasnya maknanya. Okay, kita terus masuk ayat 18. Kita masuk ayat 18. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Ayat 17, ada soalan tak ibu ayah? Ada soalan tak ayat 17? Tak ada Okay. Masuk ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Shadaqallahul azim. Afaman kana. Okey, hamzah tu istifham lah, soalan. Hamzah tu hamzah istifham, soalan. Ya. Istifham maksudnya soalan. Okey. Kita bincang sikit lah. Kenapa namanya istifham? Okay. Boleh tak saya terangkan istifham tu apa? Perkataan istifham Bu Ayah ya. Kenapa namanya istifham? Okey. Ibu Ayah. Istifham, apakah 3 huruf asalnya istifham? Apakah 3 huruf asal untuk istifham? Apa dia? Betul, Fahamim Pakcik Wahab. Betul ya, Fahamim ya. Mim, okey. Faha dengan mim. Ibu Ayah, bila kita masukkan alif sin ta di depan, maka dia jadi wazan ke berapa tu? Bila masukkan alif sin ta tambah 3 huruf, dia wazan ke berapa? Antara 9 wazan ke 9 ya, iaitu bab istif'al. Okey Ibu Ayah. Saya dah sebut beberapa kali sebelum ni, tak pasti Ibu Ayah ingat ke tidak. Biasanya, bukan mesti, kebiasaannya kalau masuk alif sin ta pada fi'il,
dia memberi makna apa? Dia ada makna apa tu? Alif sinta. Biasanya ada makna apa untuk alif sinta tu? Minta bagus. Ada memohon ataupun minta bagus. Masya Allah. Jadi, dia fa dengan mim ni maknanya faham. Faham. Jadi kalau kita masukkan alif, sin, ta, fa, ha, mim. Okey. Istafhama. Jadi maknanya apa Ibu Ayah? Istafhama maksudnya apa? Minta faham. Jadi kalau kita minta untuk faham, itu soalan lah. Minta kefahaman. Bagus Ibu Khadijah. Minta kefahaman. Mohon untuk faham. Jadi untuk mohon faham, kita kena buat apa? Kalau kita nak faham benda tu, apa kita kena buat? Kita tak faham, kita nak mohon faham. Apa kita kena buat? Kalau kita sendirilah Ibu Ayah. Tanyalah, betul. Tanya. Jadi di situlah kita panggil soal ataupun tanya. Maka di situ kita panggil istifham, pertanyaan. Kenapa kita bertanya? Untuk faham. Kita nak minta faham. Jelas tak sekarang ni kenapa namanya istifham? Okey, jelas insya-Allah. Ini Ibu Ayah, Hamzah istifham ya. Ibu Ayah tengok kitab ni untuk i'rab ya. Qurannya kecil je. Tapi ni dia, perbahasan i'rab je ni. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Jadi apa ni Ibu Ayah? Nak cakap apa Nak cakap Quran ni kita kena tengok banyak sudut. Belajar banyak sudut. Kalau kita belajar tajwid, tajwid belajar betul-betul. Belajar kenapa nama hukumnya sekian-sekian. Kalau kita belajar bahasa Arab, belajar betul-betul. Kalau kita sekarang ni kita belajar bahasa Arab tapi kita khusus bab i'rab. I'rab kan asas dalam surah ni bab i'rab. Maka Ibu Ayah belajar betul-betul. Insya-Allah ya. Hamzah istifham. Kenapa nama istifham? Kalian tahu kenapa namanya istifham? Oh, minta faham. Bila minta faham tu maksudnya tanyalah. Tanya tu soal lah. Macam tu ya. Okey. Okey, fa tu fa'atof. Fa tu fa'atof. Tak apa, kita terus saja. Okey. Man tu di sini, man tu kerana man tu dia berada selepas istifham. Kerana man tu berada selepas istifham, maka man di sini dia jadi mubtada. Tapi perbahasan ni tinggi. Perbahasan tinggi, kita tak payah bincang. Cuma cukup Ibu Ayah tahu di sini dalam kitab bagi tahu man okey, man di sini mausul sakin fi mahalli rafa' mubtada. Okey. Cukup Ibu tahu dia ni man ni dia mubtada saja. Mubtada. Okey. Itu kita tak bincang tak bincang sangat pasal kita asas. Kita tak bincang detail. Kana, tengok pada kana mu'minan. Kana mu'minan. Masya Allah. Okey. Ibu ya. Okey, nak. Okey, kana mu'minan. Saya pada. Tadi saya kata Ibu ya. Tadi saya kata fi'il naqis ada fa'il ke? Adakah fi'il naqis itu ada fa'il? Tak ada. Fi'il naqis tak ada fa'il. Apa yang dia ada? Fi'il naqis dia tak ada fa'il. Tapi dia ada apa Ibu ya? Isim. Isim dan apa yang dia ada? Isim dan khobar. Betul, isim dan juga khobar. Okey. Contoh. Saya kata ayat penuh huwa mu'min. Ketika mana saya sebut huwa mu'minun, huwa jadi apa? Ketika mana saya sebut huwa mu'minun, huwa sebagai apa Ibu ya? Sekarang dalam ayat sekarang ni. Mubtada, betul ya? Ketika mana saya sebut huwa mu'minun, huwa ni adalah mubtada. Mubtada, mu'minun sebagai khobar. Khobar saja. Bukan khobar kepada apa-apa, khobar saja.
Mubtada' ni khobar. Khobar kepada mubtada' lah. Okay. Itu tak panggil dia khobar pada huwa ke, tak ada. Khobar pada mubtada'. Huwa ni mubtada' lah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, macam mana kalau saya nak sebut ada kana. Saya nak sebut kana kat sini. Kana. Okay. Perlu kita sebut kana huwa. Okay. Kana, ibu ayah, kana isimnya rofa, khobarnya. Kana isimnya rofa, khobarnya apa? Khobarnya. Khobar kana nasab. Okay. Kana huwa mu'minan. Kana huwa mu'minan. Okey, ibu ayah. Sekarang ni ibu ayah, dalam kana ni ada tak makna huwa dalam kana? Ada tak dalam kana ni makna huwa? Ada tak sebenarnya? Dalam kana ni ada makna huwa tak? Ada kan? Bila ada perlu tak huwa ni? Perlu tak lagi huwa ni? Ada kana, ada huwa. Perlu tak huwa? Tak perlu. Betul. Okey. Jadi kita sebut ibu ayah. Tadi Ustaz kata kana fi'il naqis. Fi'il naqis mesti ada isim dia. Mana isim pada kana sekarang ibu ayah? Mana isim pada kana? Mana isim pada kana? Ada tak isim? Isim dia sekarang ni, kalau fi'il ada fa'il, ni isim. Isim sekarang ni, isim kana zahir ke mustatir? Isim kana sekarang ni zahir ke mustatir isim dia? Mustatir ya, isimnya mustatir. Bagus ibu, mustatir. Jadi dalam dia ada isim tak? Ada isim dan dia mustatir. Apakah dhamir dalam dia? Huwa. Maka mana isim kana? Dhamir huwa di dalamnya adalah isimnya. Mana isim kana? Dhamir huwa yang mustatir dalamnya, itulah dia isim kana. Okey? Jadi sekarang masalah isim kana dah selesai, tengok khobar kana. Jadi asalnya mukmin tadi khobar biasa. Tapi sekarang ni kerana dah jadi khobar kepada kana, kita baca mukminan. Kerana sekarang dia menjadi khobar kepada kana, kita kena baca dia nasab. Mukminan. Mukminan adalah khobar kepada kana. Bukan khobar biasa. Kena sebut khobar kana. Boleh buat ya? Khobar kana. Khobar kana. Kana mukminan, mukminan ni khobar kepada kana. Boleh buat semua jelas tak? Okey, alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kana mukminan, kana fi'il naqis madhi. Fa'ilnya fa'il, isimnya mana? Dhamir huwa mustatir dalam dia. Okey. Mukminan khabar. Khabar dan khabar itu mansub lah. Khabar mansub. Okey, khabar dan dia mansub. Okey. Kaman kana fasiqa. Okey, kaman kana. Kaf tu apa nama kaf tu ibu ayah? Kaman tu kaf tu apa nama dia? Kaf tu kaf apa tu? Apa kaf tu? Agak-agak ibu ayah. Ataf, betul ke ibu ataf? Ada ke huruf atau huruf kaf? Betul ke? Huruf jar, huruf jar ibu ya, bukan huruf ataf, dia huruf jar. Kaf tu huruf jar ya. Masya Allah. Kaf tu huruf jar. Okey. Kaman kana fasiqa. Jangan sebelum tu tadi lupa pula. Dhamir huwa tu ya mustatir, tapi huwa tu kembali pada siapa? Lupa. Kita setiap dhamir kena cari kembali pada siapa. Jadi huwa tu kembali pada siapa ibu ya? Huwa tu kembali pada siapa? Agak-agak ibu ya. Adakah orang-orang yang beriman? Okey. Kan? Jadi kembali pada siapa? Kembali pada man. Afaman kana mu'minan. Kana tu isim dia dhamir huwa, dalam kana tu mustatir. Kembali pada siapa? Pada man sebelumnya. Boleh buat ya? Kembali pada siapa? Kembali pada man sebelumnya. Okey. Jadi kaman
Okey, man pada selepas kaf tu. Okey. Man tu macam man tadi lah. Macam man tadi juga man tu. Kana fasiqa. Tengok pada kana fasiqa lah. Kana fasiqa. Okey. Sama macam tadi. Kalau ayat biasa. Huwa fasiqun. Huwa fasiqun. Dia orang fasik. Huwa fasiqun. Huwa fasiqun. Dia orang fasik. Jadi, bila masuk kana, jadi fasiqun, daripada khabar biasa jadi khabar kana, jadi fasiqan. Fasiqan. Jadi, kana fasiqan, kana fi'il naqis. Isimnya, dhamir huwa dalamnya, kembali pada man. Selepas kaf tadi ada man, kembali pada situ. Fasiqan, khabar kepada kana. Khabar pada kana. Okey. Ibu ya, untuk perbahasan kana mu'minan dengan kana fasiqan, siapa yang betul faham, komen faham. Siapa yang tak faham, komen belum faham. Yang belum faham nanti dengar balik video ni insyaAllah. Siapa yang faham, komen faham. Untuk perbahasan fi'il naqis, kana mu'minan dengan kana fasiqan. Masjid Nurul ni tak faham lagi, tak apa. Berusaha faham ya. Okey. Nanti Masjid Nurul ni dengar balik ya. Dengar balik dekat video syarah insyaAllah ya. Okey, yang lain faham. Alhamdulillah ya. Ibu ayah, kalau ibu ayah tak faham, jangan segan ya. Bagi tahu je tak faham, tak apa. Oh, Ibu Khariah belum melekat, tak apa. Belum melekat, nanti bila kursus malam nanti insyaAllah lebih melekat lagi. Okey, maksudnya ada yang faham mengikut tahap-tahap tertentu, tak apa insyaAllah. Nanti kita jumpa, kita pasal kerana kana ni kita jumpa banyak. Tadi kita jumpa kana, nampak tadi kana dengan fi'il mudhari' lain kaedah dia. Ini kana selepasnya isim. Itu kaedah biasa isim dan khabarnya. Lain pula. InsyaAllah ya. Okay. La yastawun. La yastawun sikit. La yastawun. Okay. Tengok pada yastawun. Yastawun ni buaya fi'il madhinya. Fi'il madhinya. Asalnya apa? Istawa, mudhari'nya yastawi. Istawa yastawi, masdarnya istiwaan. Istiwaan, okey. Istawa yastawi istiwaan. Istawa yastawi istiwaan. Biasa dengan istiwa kan? Istawa yastawi. Jadi ibu ayah istawa ni, ibu ayah agak istawa ni daripada wazan ke berapa? Wazan ke berapa? Betul? Sebelum tu cari 3 huruf asal dulu. Kira berapa huruf? Alif, sin, ta, waw, ya. Alif, sin, ta, waw, ya. Ada 5 huruf. Takut ibu-ibu ayah terus nampak, oh ini tambah alif sinta. Ada tak yang nampak ini tambah alif sinta tadi? Takut ada yang nampak macam tu. Jangan nampak macam tu pula. Alif sinta ni kebetulan sama mula dengan alif sinta. Tapi dia bukan dia bukannya tambah alif sinta. Kalau tambah alif sinta mesti 6 huruf. Tapi ini 5 huruf. Alif sinta waw ya 5 huruf. Bermakna dia bukan istaf'ala. Okey, cari 3 huruf asalnya apa ibu ya? Apa 3 huruf asalnya? Cuma tulis ibu ya, 3 huruf asalnya. Ibu Cik Fatimah, waw alif ya, bukan ibu ya. Waw alif ya bukan. Kalau 3 huruf asal dia kena ambil daripada kanan ke kiri ibu. Ibu kata waw alif ya, tak, bukan. Cuba lagi teka. Bukan teka, cuba jawab yang lain.
Ibu Saidah, sin tawau. Sin tawau bukan. Tawau ya bukan. Okey. Okey. Bagus. Ibu Hilaliah sin waw ya. Ibu Mursa betul ya. Ibu Ayah kan 5 huruf. Cuba ibu tengok. Wazan yang 5 huruf. Tengok wazan yang 5 huruf. Yang mula dengan alif. Mula dengan alif kita ada apa? Ada dua je. Sama ada if ta'ala ataupun in fa'ala. Kan? Ibu Ayah ingat ya. Yang 5 huruf tu. Yang mula dengan alif ada dua. Sama ada if ta'ala ataupun in fa'ala. If ta'ala alif dengan ta. If ta'ala alif, lepas tu fa ta ain lam. Okey. Ni nampak tak alif dengan ta ni? Ni tambahan ni. Kalau in fa'ala masih ada nun tak ada nun pun. Ni maksudnya dia mesti tambah alif dengan ta. If ta'ala alif dengan ta kat sini, maka huruf asalnya sin wawiyah lah ibu. Huruf asalnya sin wawiyah. Jelas semua? Huruf asalnya sin wawiyah. Nampak sekarang ya? Sin wawiyah. Jadi boya sin wawiyah maksudnya sama. Istawa yastawi. Istawa asalnya istawaya. Istawaya jadi istawa. Mudhari asalnya yastawiyu. Yafta'ilu. Yastawiyu. Maka dimatikan belakang. Jadi yastawi saja. Yastawi. Jelas ibu ya? Okey. Kita ambil fi'il mudhari. Sikit lagi ya. Fi'il mudhari kotak pertama asalnya yastawiyu. Kita ambil yang asal. Yastawiyu. Yastawiyu. Okey. Kotak keduanya asalnya saya tulis ke bawah lah pasal saya tak muat. Yastawiyani. Kotak ketiga asalnya okey. Asalnya yastawiyu. Yastawiyu mudah sebut ke ataupun kita matikan belakang ni buaya? Yastawiyu mudah ke yastawi mudah? Mana mudah sebut? Mestilah yastawi kan? Bermakna yastawiyu. Baris dhammah ni kita buang dan gantikan dengan mati. Yastawi. Okey. Tapi ketika mana dia musanna, ya ni perlu tak kita ganti apa-apa? Pada musanna perlu ganti apa-apa tak? Yastawiyani. Perlu tak ganti apa-apa? Yastawiyani. Perlu ke tidak ganti apa-apa? Kita boleh baca dengan biasa. Tak perlu betul Ibu Salamah, tak perlu ganti apa-apa. Baca yastawiyani. La yastawiyani masala. Al-Quran kan? Yastawiyani. Okey. Yastawiyun. Yastawiyun. Macam payah nak sebut lah. Yastawiyun payah nak sebut. Okey. Jadi macam mana ni? Ibu yang tengok caranya macam mana. Harakat dhammah sekarang pada ya kan? Harakat dhammah ni kita gantikan dhammah ni, tukarkan, pindahkan kat sini. Dhammah ni gantikan kat sini. Yang pada ya ni gantikan pada huruf sebelumnya pada waw, maka baris yang ada bawah ni dah tak ada dah. Dah tak ada. Boleh? Sekarang ni boya, waw ni bari apa? Sekarang ni waw bari apa? Tadi waw bari bawah, yastawiyuna. Sekarang waw dah bari apa sekarang ni boya? Saya dah tulis itu. Waw sekarang bari apa? Dhammah ya. Sekarang ni waw baris dhammah. Maka ya ni, baris dhammah ni asalnya dekat mana? Asal baris dhammah ni daripada huruf apa? Asal baris dhammah ni daripada huruf mana tadi? Daripada huruf mana yang dipindahkan? Ya. Maka ya sekarang ni ada baris tak? Sekarang yang ni ada baris tak? Sekarang ya dah tak ada baris. Dah tak ada baris, matilah maksudnya. Dah tak ada baris, matilah maksudnya.
Sekarang bertemu berapa tanda mati? Berapa huruf mati sekarang? Dah ada berapa huruf mati boy? 2. Maka kita kena buang yang pertama. Buang ya ni, kita buang ya. Kita buang ya. Maka jadi apa sekarang? Jadilah dia sama dengan yastawun. Yastawun. Jadi boya, yastawun asal ke setelah ditukar? Yastawun ini asal ke selepas ditukar? Yastawun adalah setelah ditukar, ya, bukan asal. Asalnya yastawiyuna. Jadi boleh nampak tak sekarang ni? Ulang sekali ya. Okey, ulang sekali. Okey, boleh saya ulang sekali ya. Asalnya tadi yastawiyuna. Saya tak padam lah saya tulis ni ya. Asalnya yastawiyuna. Okey, pasti betul-betul ya. Bila saya terang, dengar dulu, jangan salin. Dengar dulu ibu ya. Sebenarnya dengar dulu. Jangan saya sambil saya terang, jangan salin. Dengar dulu. Yastawiyuna. Okey. Ya ni asalnya baris depan. You ni ya baris depan, baris pada ya ni tukar pada waw. Baris pada ya yang baris depan ni dipindahkan pada waw. Maka waw asalnya baris bawah tadi. Baris bawah ni kita buang kerana sekarang ni waw dah tukar baris depan. Kenapa tukar baris depan? Kerana daripada ya baris depan dipindah pada waw. Waw dah berbaris depan sekarang. Yang baris bawah tadi tu kita abaikan. Dah tak adalah. Maka ya dah pindah baris, ya tu jadi baris mati sekarang ni. Bertemulah 2 tanda mati, huruf mati. Maka kita buang yang pertama, huruf ya kita buang. Jadilah waw baris depan bertemu dengan waw mati. Jadilah yastawun. Kak Nisa boleh insyaAllah? Boleh Kak Nisa? Faham tak? Dapatnya? Okey. Ibu yang semua dapat tak tadi? Yastawun dapat insyaAllah ya. Kalau siapa tak dapat nanti ulang balik ya. Ulang balik insyaAllah. Tengok balik video syarah nanti insyaAllah. Setakat itu sahaja untuk hari ni insyaAllah ibu ayah. Mudah-mudahan bermanfaat kelas kita pagi ni. InsyaAllah ibu ayah ya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ramai-ramai ibu ayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa ayyak ibu ayah semua sama-sama semua, masya-Allah tabarakallah.